Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Jamilah binti Syahidan daripada J20. Hari ini saya akan menerangkan tentang sistem kardiovaskular, struktur dan fungsi jantung. Pengenalan, jantung merupakan pusat kepada sistem kardiovaskular. Oleh itu, jantung memainkan peranan penting dalam peredaran darah. Jantung terbahagi kepada 4 bahagian. Dianggap sebagai pam kerana berfungsi mengalirkan darah ke seluruh badan. Berkaitan jantung, organ berotot dengan ruang di dalamnya sebesar 10 cm, sebesar penumbuk, berbentuk kon, terdapat di bahagian mediastinum cavity thorax, bekalan darah khusus. Kegagalan menerima darah melemahkan tisu jantung. Bahagian dalaman jantung terbahagi kepada kanan dan kiri, dipisahkan oleh septum, tetapi semasa fetus, bahagian atas bersambung dengan antara kanan dan kiri. Saya Puteri Nur Salidah binti Salim, KBJ 2115100157. Saya akan sambung mengenai injap dan salur darah. Injap ni adalah penting untuk memastikan pengaliran darah yang sehala, iaitu daripada atrium ke ventricle. Pembukaan dan penutupan injap ni adalah dikawal oleh chorda tendineae. Seterusnya adalah terdapat 2 arteri yang membawa darah keluar daripada jantung utama, iaitu yang pertama adalah arteri pulmonary daripada right ventricle ke paru-paru yang bercabang 2, iaitu right pulmonary artery dan juga left pulmonary artery. Dan juga terdapat injap di antara right ventricle dan juga arteri pulmonary, iaitu pulmonary valve. Kemudian arteri yang kedua ialah aorta, iaitu daripada left ventricle ke sistemik, yang terbahagi kepada 2, iaitu upper dan lower. Dan akhir sekali terdapat injap di antara left ventricle dan juga aorta, iaitu aortic valve. Seterusnya terdapat 2 vein yang membawa masuk darah ke jantung utama, iaitu yang pertama adalah pulmonary vein yang berada daripada paru-paru ke atrium, yang terdapat 2 bahagian sebelum bersatu membentuk pulmonary vein, iaitu right pulmonary vein dan juga left pulmonary vein, yang bekerja untuk membawa darah beroksigen ke jantung. Dan akhir sekali, vein yang kedua adalah merupakan vena cava yang berada daripada sistemik ke right atrium, yang terdapat 2 bahagian juga sebelum membentuk menjadi vena cava, iaitu superior vena cava dan juga inferior vena cava. Tugas kedua-dua bahagian tersebut adalah membawa darah yang kurang beroksigen ke jantung. Mengenai slide yang ke-7 pula, kita dapat lihat 2 gambar rajah yang menunjukkan aliran darah yang mengalir dalam jantung. Petunjuk yang warna merah itu menunjukkan laluan darah yang beroksigen, dan juga petunjuk yang warna biru itu adalah menunjukkan laluan darah yang terdioksigen, iaitu laluan darah yang kurang oksigen. Dalam slide ni juga kita dapat lihat secara ringkasnya ke mana darah yang beroksigen dan juga darah yang kurang oksigen dibawa dalam jantung. Walau bagaimanapun, pergerakan kiri dan kanan jantung, iaitu ventricle dan juga atrium, adalah sama. Ini kerana ventricle kiri dan kanan mengecut secara serentak, dan juga diikuti oleh atrium kiri dan kanan juga mengecut secara serentak. Ini adalah melalui sistem konduksi jantung. Seterusnya, pengecutan ventricle adalah lebih kuat berbanding atrium. Hal ini demikian kerana ventricle ni menolak darah keluar daripada jantung, manakala atrium pula mengecut untuk menolak darah tu ke ventricle. Oleh sebab itulah terdapat perbezaan ketebalan dinding otot. Akhir sekali, mengenai fungsi jantung pula, jantung ni yang pertama sekali dia dapat menghasilkan tekanan darah. Hal ini adalah untuk memastikan
darah ni dapat mengalir daripada bahagian atas dan juga untuk memastikan ianya sampai ke seluruh bahagian badan. Dan seterusnya, fungsi jantung ni juga ia dapat mengawal pengaliran darah melalui saluran kita pulmoneri yang pertama, iaitu melibatkan jantung dan juga paru-paru yang melakukan aktiviti pertukaran gas. Seterusnya melalui saluran kitar sistemik, iaitu melibatkan jantung dengan seluruh bahagian badan yang bertugas membawa oksigen. Selain itu, jantung ni juga dapat mengawal pengaliran darah pada satu arah sahaja, iaitu daripada injap ke jantung. Akhir sekali, jantung ni berfungsi adalah untuk mengawal bekalan darah. Yang pertama adalah seperti perubahan kadar kontraksi yang bergantung kepada keperluan, dan juga akhir sekali kawalan sistem saraf autonomi yang berada di medula oblongata melalui vagus nerve. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.